perkataan pada sebuah komputer riba. Jika jurutype itu menggunakan komputer riba yang sama untuk menaik, berapakah masa yang diperlukan untuk menaik 450 patah perkataan? Okey. So dekat sini. Soalan pertama, okey, sekarang ni kita nak mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Sekarang ni kita nak buat macam ni. Okey, so tujuan yang pertama, apa yang kita nak cari adalah masa yang diperlukan untuk menaik 450 patah perkataan. So, kita nak buat soalan ni disebabkan kita nak cari masa yang diperlukan. So, masalah kita tulis je, masalah yang kita nak buat adalah kita nak cari ataupun kita nak hitungkan. Kita nak tentukan, salin je masa yang diperlu. Salin je masa yang diperlu. Nampak tak? Cikgu salin je kan? Masa yang diperlu untuk menaik 450 patah perkataan. Senang tak? Senang kan? Senang eh? Okay, so kita dah tahu masalah kita kan? Okay, so apa yang kita tahu, semakin banyak bilangan perkataan yang di-type, semakin banyak masa akan diperlukan. Okay? Kan? So, ataupun kamu boleh tulis maklumat yang ada di sini, kita tulis kat dalam. Pun boleh. Tak ada masalah. Okay? So, kita boleh kata, ni yang pertama lah. Yang kedua. Okay, kita kata diketahui bahawa semakin banyak bilangan perkataan, semakin banyak bilangan perkataan yang di-type. Semakin banyak ayat yang kita perlu type, semakin banyak masa yang diperlukan. So dari situlah kita kata jumlah masa yang diperlu. Oleh itu jumlah masa yang diperlukan berubah secara langsung. Nampak tak? Berubah secara langsung dengan bilangan patah perkataan yang di-type. Nampak? Okey. So dekat sini kita tengok ni, semakin banyak bilangan perkataan yang di-type, semakin banyak masa yang diperlukan. So yang kedua ni, this one, kita buat secara langsung. Okey? Secara langsung. Secara langsung bilangan masa yang diperlukan berubah secara langsung dengan bilangan perkataan yang di-type. So, Y, X kan. Okay. So, ini. Yang kedua, buat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. So, andaian lah. Okay, sekarang ni saya nak, siapa nak volunteer? Andaian, cikgu nak tengok jawapan kamu. Andaian. Apa andaian? Okay, andaian ni, juru type ni adalah juru yang sama kan? Juru type ni adalah juru type yang sama. Juru type itu. So, andaian juru type tu tidak andaikan juru type itu masih sihat. Okay, andaikan juru type tu sihat, dia tak sakit. Tidak sakit. Andaian. Okey, itu pun boleh terima. Andaian juru type tu dia tak sihat, tangan dia tak cedera. Andaian tangan dia tak cedera pun boleh. Andaian. Andaian kecekapan. Okey, juru type adalah sama. Okey, semasa adalah sama semasa menaik. Andaikan kecekapan dia sama. So dia tak sakit. Kamu boleh guna ayat, kamu tulis. Andaikan
jurutype itu dalam keadaan yang sehat. Itu pun boleh terima andaian. So yang kedua, mengenal pasti pemboleh ubah. So katakan X mewakili apa? Mewakili bilangan patah perkataan. Okey, bilangan patah perkataan. Okey, yang di type. Okey, X mungkin. Kalau Y pun tak ada masalah. Asaskan kamu mengenal pasti pemboleh ubah dia saja. Tulis pemboleh ubah dia saja. So Y mewakili apa? Mewakili jumlah masa. Tak ada masalah. Jumlah masa. Okey, katakan yang ni kamu tulis. Okey, katakan yang ni. Okey, kamu tulis Y. Tak ada masalah. X. Jumlah masa yang perlu. Okey, so ada 2. Nampak? Ada 2 kan? Ni mana-mana pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Yang penting kamu tak silap lah. Okey. Tetapi, you tengok sini. Semakin banyak bilangan yang di-type. Okey, bila kita yang ni, okey, masa yang diperlu kalau bergantung dengan patah perkataan yang di-type. Okey. Bila masa yang bergantung, lebih baik yang ni jadi X. Okey. X, Y. So, maksudnya kalau saya bubuh X, Y, saya buat macam ni. Kalau tadi saya bubuh Y kat sini, dia akan jadi macam ni. Okey. So, yang ni maksudnya bilangan X tu bilangan patah perkataan bila banyak, yang ni pun akan banyak. Okey. Bila ni turun, bila ni sikit, masa yang diperlu tu sikit. So, kalau dia ada terlibat dengan sains juga, ingat lagi tak? Sinopsis kan? Bukan sinopsis. Hipotensis. Semakin banyak bilangan patah perkataan yang di-type, semakin banyak masa yang diperlu. Dia macam hipotesis. So dekat sini kita guna pengetahuan masa pengetahuan bab 1. Okey. So yang ketiga, Y berubah. Ni kan? Y berubah secara langsung dengan X. Maka Y sama dengan ni. Dengan kaedah K ialah pemalar. Okay. So, seterusnya. Okay, mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. So, sekarang ni kita ada Y sama dengan KX kan? So, mula-mula kita ada maklumat ni 60 saat 3 patah perkataan. Okey, 60 saat. Okey, 60 saat 30 patah perkataan. Y tu masa kan? Y ni masa. So, Y masa. K tak ada tahu. X 3. So, K sama dengan 60 per 30. 2. Okey. Y sama dengan 2X. Okey. So, kemudian Y sama dengan 2X. Kita ganti X ni. Okey. Patah perkataan kan X ni. So, kita ganti ke dalam Y. Jadi, kita dapat Y 90 saat. Okey. So, jumlah. Jadi, kamu nyatakanlah jumlah masa yang diperlukan oleh jurutype untuk menaik 450 patah perkataan
ialah 900 saat. Okey. Dia macam selesaikan masalah. So macam tadi, kalau yang ni kamu bubuh Y kan, pun boleh, tak ada masalah. Boleh je, tak apa. Boleh, tak ada masalah. Tapi lebih baik ikutlah. Okey, ikut. Ikut yang ni. Kalau yang ni dulu kita bubuh X. Okey, yang kena gantung ni X. Yang ni Y. Kalau boleh lah. Kalau memang tak tahu, baru kita terpaksa, kita terima je lah. Okey, tapi setakat ni kalau ni dia tegas, kalau skema dia tegas, yang tu tak boleh terima lah. So kita lebih baik kita bergantung ni X, yang ni belakang ni Y. Okey. So seterusnya, menetusahkan dan mentafsirkan penyelesaian. So dekat sini, ini kita guna persamaan Y sama dengan 2X kan. Itu adalah dibina oleh kita sendiri. So, model fungsi linear. Okay, Y sama dengan 2X. So, kita dah belajar linear. Kita tahu kuadratik ada satu lagi eksponen. Ada 3 jenis saja. 3 jenis. So, yang ni linear. Kalau kuadratik macam ni. Kalau eksponen dia ada kuasa. Ini kuadratik ada kuasa 2. Yang ni adalah linear. Okay, yang diperolehi, yang diperoleh tidak dapat diguna. Tidak dapat digunakan. Okey, untuk semua situasi masa menaik dan jumlah patah perkataan yang di-type. Tak boleh memenuhi semua situasi ni. Kerana nilai tersebut mungkin berbeza mengikut situasi. Okey. Boleh. Kerana nilai tersebut, hafalkan saja. Kalau tak boleh tulis, hafalkan ayat dia. Tersebut mungkin berbeza. Mungkin berbeza mengikut situasi. Ini kertas 2 tau. Mengikut situasi. Hafalkan ayat dia. Nanti kita tukar ayat ni je. Nampak ikut situasi, ikut soalan. Okey. So yang ni senang. Pemudian modal tidak dapat dilakukan kerana maklumat yang diberi adalah terhad. Okey. Pemunian modal tidak dapat dilakukan kerana maklumat yang diterima adalah terhad. Tulislah. Tidak dapat dilakukan kerana maklumat yang diterima, yang diberi atau yang diterima adalah terhad. Tulisan kacin yang ni. Okay, so last. Hafalkan ayat dia. Buat laporan berdasarkan tafsiran penyelesaian yang diperoleh. Okay, tafsiran penyelesaian yang diperoleh. Boleh kan?